got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Malaysia telah diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sejak dari dulu lagi. Sistem pendidikan di Malaysia ni terbahagi kepada dua, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Dengan sistem yang ada ini, ia membuatkan pendidikan Malaysia lebih mantap dan telah melahirkan generasi-generasi yang bijak pandai. Tetapi masih ada banyak lagi isu-isu yang belum diselesaikan dalam pendidikan ini. Sebagai contoh, pemansuhan PT3 dan UPSR, buli, penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar dan isu guru bersara awal. Isu pemansuhan PT3 dan UPSR ini kini telah dibincangkan semula oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pemansuhan ini adalah disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun 2020. Jadi disebabkan pandemik ini, sebenarnya PT3 dan UPSR hanyalah ditangguhkan, tetapi akibat daripada sesi-sesi PKP yang berlangsung menyebabkan ia dimasukkan sepenuhnya. Jadi Encik, ya saya. Encik sibuk ke sekarang? Tak, saya tak sibuk. Kenapa? Boleh saya berbual Encik sedikit? Boleh. Hari ini saya nak berbual, terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Fahmi Tasha. Hari ini saya nak berbual Encik tentang isu pemansuhan PT3 dan UPSR. Boleh Encik kongsikan sedikit pasal isu ini? Boleh. Sementara tu saya kenalkan diri saya dulu. Boleh. Nama saya Alia Mushidah, kamera kan? Okey. Nama saya Alia Mushidah binti Berisam. Saya merupakan pelajar di sini. Jadi pada pendapat saya, isu pemansuhan PT3 dan juga UPSR ni saya turut mengalaminya kerana saya merupakan pelajar tingkatan 3 pada tahun 2020. Pada waktu itu sejujurnya saya sangatlah tertekan kerana dari segi pendidikannya kurang ada keputusan yang tepat, iaitu seringkali ada pembelajaran secara atas dalam talian, ada masa tak ada. Jadi ini menyebabkan saya jadi ragu-ragu sama ada saya perlu teruskan belajar ataupun berputus asa saja terhadap pendidikan pada waktu itu, kerana pada waktu itu juga kita tak tahu sama ada PT3 masih ada ataupun tidak. Jadi berdasarkan pengalaman saya, pemansuhan UPSR dan PT3 ini ada kebaikan dan keburukannya. Jadi kebaikan yang saya dapat di sini, yang pertama ialah dapat menjimatkan kos perbelanjaan kerajaan, kerana para penggubal ataupun pemeriksa kertas soalan bukannya buat kerja sembarangan. Tentulah ada gajinya itu sendiri. Gajinya juga bukanlah RM1, RM2, tetapi lebihlah untuk setiap untuk setiap mata pelajaran yang mereka buat. Jadi sekiranya dalam tempoh setahun tu terlalu banyak peperiksaan awam yang diadakan, iaitu UPSR, P3 dan juga SPM. Ini menyebabkan terlalu banyak beban keluaran duit yang kerajaan perlu buat. Sebabkan terlalu banyak duit yang perlu kerajaan keluarkan, kerajaan terpaksa membuat pinjaman kepada bank tempatan ataupun bank luar negara. Disebabkan belanjawan di Malaysia juga mengalami defisit, ini akan menyebabkan berlakunya kadar faedah yang tinggi dan juga kadar pertukaran asing juga bukanlah sikit tapi banyak juga. So menyebabkan bebanan hutang kerajaan itu semakin bertambah. Untuk kebaikan yang kedua juga, seperti kita tahu, memang jelas lagi bersuluh bebanan terhadap keluarga mak saya, pelajar dan juga guru juga semakin ringan.
Sebabnya guru tidak perlu membuat kelas tambahan, guru tidak perlu memikirkan cara-cara untuk memastikan pelajar mendapat keputusan yang cemerlang, membuat bengkel-bengkel kecemerlangan ataupun membuat kelas tambahan, kerana guru bukan sahaja tugasnya untuk mendidik pelajar, tapi mereka juga mempunyai keluarga untuk dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih lagi kepada kaum ibu dan juga tidak lupa kepada kaum bapa juga. Seterusnya, pelajar juga akan lebih rasa seronok dengan sesi pembelajaran kerana mereka dapat belajar tanpa sebarang tekanan untuk menguasai sepenuhnya. Sekurang-kurangnya mereka lebih menghayati setiap pelajaran yang dipelajari. Lagi satu, seperti kita tahu, sekolah rendah IPSA bukan kesemua subjek itu diwajibkan dalam IPSA kan, iaitu pendidikan seni visual, pendidikan jasmani, sejarah, reka bentuk dan teknologi dan juga teknologi maklumat. Kelima-lima subjek itu menjadi subjek tambahan dan kamu juga tahu kelima subjek itu sebenarnya pengetahuan am juga kan. Jadi disebabkan mereka tidak didedahkan dengan kelima-lima subjek ini, mereka jadi lebih mementingkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga sains dan matematik. Jadinya mereka akan kurang pengetahuan tentang bidang-bidang lain juga. Akhir sekali, kebaikan yang saya dapat melalui isu pemansuhan IPSA dan juga P3 ni ialah dapat menggalakkan kegiatan penyertaan pelajar terhadap kurikulum. Kurikulum ni kita tahu ia ada 3, iaitu permainan, persatuan dan juga kelab. Melalui ketiga-tiga ni mereka dapat mengetahui lebih banyak pengetahuan. Kalau dalam kelab kita boleh tahu cara-cara untuk menaikkan kelab, adanya apa orang kata tu, kerjasama antara meningkatkan kerjasama antara kumpulan, harmoni. Mereka juga dapat mengasah kemahiran interaksi mereka bersama yang lain dan juga memupuk sikap toleransi. Seterusnya, seperti sejarah pernah mengatakan dalam laporan Abdul Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki tidak salah. Mereka telah pun beliau telah pun menubuhkan sekolah memperkenalkan sistem persekolahan aneka. Beliau telah memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan untuk membantu para pelajar yang gagal dalam akademik. Setiap orang tidak semua bijak dalam akademik. Ada yang lebih pada kemahiran, ada yang lebih pada menggunakan akal fikiran, seperti kerja pejabat dan kerja buruh. Jadi kita perlu menghargai juga pelajar-pelajar yang lebih pada tenaga kemahiran kerana beliau ingin melahirkan pelajar yang apa orang mempunyai kemahiran dari sudut kemahiran. Ya, betul. Dan juga mereka mempunyai persediaan awal untuk menjadi tenaga kerja yang mahir. Bagi saya, dari pendapat bagi saya tambah ke sudut Aminuddin Baki dari kan dia nak menambahbaikkan dalam sektor apa, pelajar yang tidak kemahiran. So jadi sekarang diorang dah menerbitkan sekolah, mewujudkan sekolah college vocational yang dapat membantu pelajar dalam kemahiran tersebut dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Ada juga pendidikan untuk pendidikan khas seperti yang ada di Kuantan, iaitu College Vocational Pendidikan Khas. Mereka tidak mengabaikanlah pendidikan khas, mereka mementingkan kemahiran juga supaya sekurang-kurangnya mereka mempunyai pengetahuan juga. Alia tu kebaikan, banyak kebaikan yang bernas dari pendapat Alia. Terlalu banyak sangat kebaikan saya jumpa. Seterusnya saya nak tahu juga apakah keburukan daripada pemansuhan peperiksaan ini. Keburukan yang saya jumpa juga ialah bilangan pelajar yang cemerlang dekat satu sekolah tu akan berkurang sebabkan PT3 dah tiada. Jadi pelajar kurang berpengalaman dan kurang berkian tinggi dalam dari segi cara menjawab soalan, cara untuk mendapatkan markah, dan juga mereka juga kurang pengetahuan untuk mengetahui cara-cara untuk
mencari isi-isi penting dalam setiap soalan yang diberi. Serta setiap soalan ada bentuk-bentuk yang tersendiri dan ada juga bentuk-bentuk jawapan yang sepatutnya dijawab. Disebabkan mereka kurang berpengalaman, jadi bilangan pelajar untuk peperiksaan SPM nanti akan pelajar cemerlang untuk peperiksaan SPM nanti akan berkurang. Ini menyebabkan GPS, grade purata sekolah. Grade purata sekolah akan menurun. Seterusnya, kekurangan yang saya nampak dari segi pemasuhan kedua-dua peperiksaan awam ini ialah akan mengurangkan sikap berdaya saing antara satu sama lain. Sebabnya budaya saing ini sangat penting lebih-lebih lagi dalam dari segi pendidikan, supaya mereka ada semangat untuk menanamkan azam yang lebih tinggi untuk mencapai sesuatu. Sekiranya mereka terapkan dari segi pendidikan, oleh itu waktu mereka bekerja nanti juga mereka akan lebih berusaha untuk menjadi pekerja yang cemerlang, itu buat kerja secara bersungguh-sungguh dan juga berdisiplin. Dan akhir sekali, gejala konten sekolah akan bertambah. Tak tahu sebab apa? Sebabnya bila lebih lagi untuk pelajar sekolah rendah lah, sebabnya tiada peperiksaan yang penting. Jadi mereka anggap kedatangan mereka di sekolah tu hanyalah sia-sia kerana tiada hala tuju yang tepat. Sebab tu zaman saya sempat untuk menduduki PSR. Jadi saya selalu nak pergi ke sekolah kerana saya tak nak meninggalkan satu pun pelajaran yang penting. Sebabnya saya tahu PSR merupakan masa depan saya. Okay. Kita dah dengar keburukan dan kebaikan. Lepas tu, bagi pendapat Alia, patut ke PT3 dan UPSR ini terus dimasukkan ataupun diteruskan semula? Pada pendapat saya, UPSR perlu diteruskan, tetapi PT3 kalau tiada pun tidak mengapa. Itu kerana sikap kesedaran awal untuk sentiasa berusaha mencari inisiatif baru untuk mencari jalan perlu dipupuk daripada usia muda, supaya mereka lebih berpengalaman untuk menghadapinya di zaman sekolah menengah. PT3 saya anggap supaya tiada pun tak apa, kerana PT3 lebih kepada pemilihan aliran untuk masa hadapan. Itu saja. Terima kasih Alia. Maaf ni kali mengganggu. Tidak apa-apa. Okey, terima kasih. Sorry. Terkejut Mana? Kes kau dengan aku tak settle lagi tau. Jangan aku tak berhenti lagi tu aku cari kau. Sorry. Minta maaf lah, lagipun bukannya aku sengaja. Tak sengaja Tak sengaja apa kau? Seterusnya ialah isu buli. Isu buli ini bukan sahaja dari sudut fizikal, malahan dari sudut mental juga. Isu buli ini seringkali dibincangkan dan ingin diselesaikan, tapi pelbagai cabaran telah dihadapi untuk menyelesaikannya. Isu ini seringkali berlaku bukan sahaja di sekolah biasa, harian biasa, tetapi banyak juga berlaku di sekolah berasrama penuh. Jadi hari ini saya akan menembual. Assalamualaikum Cik. Cik sibuk ke? Tak. Nama saya Farida Tasha. Boleh saya menembual Cik hari ini? Boleh. Boleh perkenalkan diri dahulu? Nama saya Nur Syafah Balkis. Boleh panggil saya Syafah. Okey, Cik Syafah. Boleh saya bertanya pandangan Cik Syafah tentang isu buli yang masih berlaku di sekolah ini? Boleh. Okey, soalan pertama saya, apakah bolehkah Cik Syafah berikan faktor-faktor isu ini? Isu buli ni mungkin banyak faktor yang boleh terjadinya gejala buli, tapi saya akan bagi sedikitlah faktor yang saya tahu. Okey. Isu buli ini mungkin boleh terjadi disebabkan pelajar salah menyerahkan. Sering berlaku di sekolah lah perkara seperti ini kan. Betul. Pelajar mungkin salah memilih rakan dan mungkin akan terjerumus dalam gejala buli ni disebabkan oleh
cabaran dan desakan daripada rakan untuk melakukan aktiviti buli ni. Jadi pelajar mungkin rasa tercabar Untuk melakukan buli buli ni lah. Ya. Selain itu buli juga boleh berlaku akibat tanggapan pelajar bahawa buli ni adalah tradisi pelajar, terutamanya bagi pelajar yang tinggal di institut yang berasrama. Sekolah berasrama maksudnya. Mungkin pembuli sendiri pernah dibuli oleh pelajar-pelajar senior. Jadi mereka bertanggapan bahawa perkara ini perlu terapkan kepada pelajar-pelajar yang lebih muda daripada mereka, supaya pelajar-pelajar baru rasa apa yang mereka rasai. Jadi jika perkara ini akan terus diwarisilah jika tiada sebarang tindakan yang tegas. Dan seterusnya, mungkin gejala ini juga berlaku disebabkan pengabaian tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Mungkin ibu bapa sering memberi kebenaran kepada anak-anak untuk melakukan aktiviti di luar tanpa mengetahui apa aktiviti yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka bergaul. Dari situ anak-anak juga mungkin akan rasa diabaikan oleh keluarga dan mereka melakukan aktiviti buli ini sebagai cara mereka melepaskan rasa geram mereka kepada emosi, kepada mangsa. Betul. Saya rasa itu saja. Okey, Cik Syafa, kita dah dengar faktor dia kan. So, apa dia punya tu pula kesan daripada isu ini? Apabila terjadinya kes buli ni memang akan terdapat banyak kesan lah kepada mangsa. Antaranya kesan daripada segi fizikal, emosi dan juga sosial. Kalau segi fizikal, mangsa boleh menerima kecederaan lah kepada diri mereka, seperti lebam ataupun tulang mereka patah, ataupun mereka boleh mendapat kecacatan kepada diri mereka lah. Selain itu, kalau kesan emosi pula, mereka mungkin akan rasa murung dan mereka juga akan takut untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Selain itu, dari segi kesan sosial pula, mereka akan cuba untuk menjauhkan diri daripada orang sekeliling, dan mereka mungkin akan rasa trauma untuk bergaul dengan orang sekeliling mereka. Itu kesan. Okey, kalau macam tu, daripada saya dengar tadi kan, fizikal dia orang boleh cacat semua benda tu kan. Daripada saya pernah dengar berita, masuk berita TV3, disebabkan buli ni boleh menyebabkan maut. Itu pun mungkin boleh jadi salah satu kesan sebab buli kan mungkin ada banyak jenis buli, seperti buli fizikal, buli emosi, buli cyber. Buli fizikal yang mungkin mangsa dibelasah dengan teruk ataupun ada perkara yang pembuli buat sehingga boleh membawa maut lah kepada mangsa. Okey, seterusnya Encik Syafa, kita dengar tu kan, semua benda tu. Okey, apakah langkah untuk mengatasi isu ni? Langkah ni penting tau, sebab untuk kita dapat melupus dan menghabiskan isu ni, menyelesaikan isu ni. Betul. Bagi saya, saya ada 3 pihak yang mungkin berperanan penting lah dalam menangani isu ni. Pihak yang pertama, pihak sekolah, kerana buli ni mungkin kebanyakannya terjadi di kawasan institut kan. Jadi pihak sekolah berperanan penting lah untuk mengatasi kes buli ni. Contohnya,
di sekolah kan mempunyai undang-undang. Jadi pelajar di sekolah terikat dengan undang-undang di sekolah. Jadi pihak sekolah mempunyai kuasa untuk memberi hukuman kepada pelajar lah. Sebagai contoh, memberi surat amaran ataupun lain-lain. Selain itu, pihak sekolah juga tidak boleh menyembunyikan kes ini, kerana kita dengar banyak kes yang mengatakan bahawa pihak sekolah menyembunyikan kes-kes bully di sekolah. Dia orang melepaskan tangan. Jadi perkara ini mungkin akan menyebabkan kesan buruk yang lain boleh terjadi jika pihak sekolah tidak menyembunyikan kes ini. Mungkin Jabatan Pendidikan boleh mengambil langkah lah untuk mengatasi. Selain itu, peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni sangat penting juga, kerana ibu bapa boleh memberi didikan awal lah kepada anak-anak supaya mereka tahu kes bully ni adalah salah satu perkara yang buruk. Jadi dari situlah anak-anak boleh mempelajari lah. Kata pepatah, lintur bulu biarlah dari rebunya. Betul. Dan yang seterusnya, pihak media massa juga penting, kerana pihak media massa boleh menyebarkan maklumat tentang kesan buruk bully dekat media sosial, kerana penyebaran media massa pada masa kini lebih meluas dan pantas. Jadi pada zaman teknologi ni mungkin ramailah masyarakat yang menggunakan teknologi. Jadi mereka boleh dapat maklumat itu dengan cepat. Jadi mereka boleh tahu apa kesan bully, apa yang boleh terjadi kepada mangsa tu. Saya itu je ke? Itu je. Saya rasa itu je pandangan Encik Syafa. Terima kasih. Pada masa kini, penggunaan telefon pintar sangat penting bagi setiap individu tanpa mengira peringkat usia dan latar belakang. Telefon pintar ini mempunyai pelbagai kegunaannya dan senang didapati di mana-mana sahaja. Penggunaan telefon pintar ini dapat mempengaruhi aktiviti harian seseorang yang menggunakan telefon pintar ini. Tetapi hari ini kita akan berbincangkan tentang penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bertemu bual dan mengambil masa Encik sedikit? Boleh. Nama saya Farah Tasha Alia. Nama Encik? Saya Amira. Hari ini saya nak berbual dengan Encik tentang penggunaan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Okay, boleh Encik terangkan sedikit sebanyak tentang penggunaan ni, telefon pintar ni? Okey, baik. Sebagaimana kita ketahui, telefon pintar ni merupakan satu benda yang wajib dipunyai oleh setiap individu pada masa kini, betul? Betul. Okey, pada pendapat saya, antara kesan positif penggunaan telefon pintar ni dalam kalangan pelajar ialah membantu mereka untuk mencari maklumat penting berkaitan dengan pembelajaran mereka. Hal ini kerana dengan adanya telefon pintar, mereka boleh mengakses sumber pembelajaran melalui internet bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka. Sebagai contoh, guru-guru meminta mereka untuk mencari maklumat berkaitan dengan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dan mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut dengan pantas. Kesannya, pelajar juga boleh memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran dengan hanya belajar di rumah secara bersendirian dan tidak perlu berjumpa dengan guru-guru ataupun rakan-rakan semasa waktu cuti. Okay, seterusnya, kesan positif yang kedua pada pendapat saya ialah memudahkan seseorang itu untuk berhubung dengan ahli keluarga atau rakan-rakan yang jauh. Dengan adanya telefon pintar, ini membantu pelajar untuk mendapatkan sebarang maklumat terkini secara fizikal dan tidak perlu berjumpa dengan
Sebagai contoh, telefon pintar ini membolehkan ahli keluarga yang berjauhan berhubung antara satu sama lain untuk bertanyakan khabar dan mengetahui aktiviti harian mereka, dan sekaligus perkara ini juga boleh mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara keluarga tersebut. Selain itu, kita juga boleh menggunakan telefon pintar ini untuk bertanyakan hal-hal berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya, kita tidak dapat hadir ke kelas pada hari ini dan kita boleh menghubungi rakan sekelas lain untuk mengetahui apakah kandungan pembelajaran mereka pada hari ini, supaya kita tidak keciciran sebarang maklumat yang boleh menjejaskan prestasi akademik kita pada masa akan datang. Okey. Saya rasa impak positif ni dapat beri banyak kesan yang baik dalam pembelajaran, dan sekaligus dapat menambahkan lagi diorang punya pengetahuan khas. Jadi disebabkan adanya sensor positif, jadi kemungkinan besar juga mempunyai kesan negatifnya tersendiri. Jadi Amira boleh terangkan sedikit pasal kesan negatif yang ada apabila pelajar menggunakan telefon pintar ini? Ya, baiklah, benar kata Farah, penggunaan telefon pintar ni bukan sahaja ada kesan positif, malah dia juga turut memberikan kesan negatif kepada seseorang itu. Antara kesan negatifnya ialah seseorang itu akan terlalu taksub untuk menggunakan aplikasi hiburan sehingga mengabaikan rutin harian mereka dan tanggungjawab mereka sebagai seorang pelajar. Hal ini boleh dilihat apabila seseorang pelajar itu kurang mengulang kaji pelajaran kerana mereka terlalu fokus kepada alat teknologi ini. Sebagai contoh, mereka lebih memilih untuk melayari laman sesawang seperti TikTok, Facebook dan WhatsApp daripada melakukan perkara yang berfaedah yang boleh membantu masa depan mereka. Masa yang banyak dengan telefon bimbit telah menyebabkan masa untuk beriadah, masa untuk berjumpa dengan kawan-kawan, masa untuk membaca buku tu menjadi terhad kerana mereka meluangkan masa tersebut dengan perkara yang tidak berfaedah. Ini memberi impak yang tidak baik dan yang memberikan impak yang negatif untuk jangka masa yang panjang dan sekaligus akan menjejaskan prestasi akademik mereka nanti. Okey, seterusnya saya juga berpendapat bahawa penggunaan telefon pintar ini akan menjejaskan kesihatan seseorang itu dari segi fizikal dan juga mental. Hal ini demikian kerana dengan penggunaan telefon bimbit dalam jangka masa yang panjang, kesihatan mata kita akan terganggu kerana hal ini demikian kerana dengan penggunaan telefon bimbit dalam jangka masa yang lama, kesihatan mata kita akan terjejas kerana mata kita terdedah kepada cahaya biru yang terpancar pada skrin telefon, dan juga mata kita akan bekerja keras untuk membaca sesuatu perkara yang terpapar pada skrin yang kecil. Okay, seterusnya, perkara ini juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami insomnia kerana terlalu banyak masa yang dihabiskan dengan telefon bimbit, terutamanya pada waktu malam. Sebelum tidur biasa main handphone tak? Biasa juga. Okay, sebagai contoh, apabila seseorang itu ketagihan untuk menggunakan telefon pintar, beliau akan menghiraukan waktu tidur kerana leka dengan keseronokan. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan penggunaan yang sederhana dan bijak dalam penggunaan telefon bimbit untuk mengelakkan kesan negatif ini dengan cara mengamalkan had masa dalam penggunaan telefon. Itu sahaja ke pandangan Mira? Ya, betul. Terima kasih Mira kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Tekanan yang berlaku pada masa itu menyebabkan saya letak jawatan lebih awal. Mantau terhadap warga pendidik ni saya rasa satu yang sangat membimbangkan dan juga menyedihkan. Selepas 35 tahun berkhidmat, Hamidi Mukayyah Abdullah akhirnya memilih bersara awal pada usia 55 tahun pada Julai 2015. Beliau mengakui ia bukan keputusan mudah. Ditanya mengapa, lambakan kerja sebab utama.
Isu yang sering dibincangkan di dalam pendidikan ialah isu guru bersara awal. Isu ini sering dibincangkan kerana guru dalam lingkungan umur 50 tahun dan ke atas memilih untuk bersara lebih awal daripada usia yang sepatutnya mereka bersara. Jadi saya akan menemui seorang untuk bertanyakan pandangan beliau tentang isu ini. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Saya Farah Natasha. Boleh saya menemui Cik sedikit hari ini? Okey, boleh saya bertanya nama Cik? Nama saya Nurul Hasanah. Okey. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu masalah guru bersara awal. Boleh Cik berkongsi sedikit sebanyak tentang isu itu? Pada pandangan saya, isu guru bersara awal ni adalah disebabkan oleh bebanan tugas guru. Yang mana sejak pandemik yang lalu, isu yang sering diperkatakan dalam isu kesejahteraan guru adalah berkaitan dengan isu bebanan tugas guru yang berlebihan. Sebenarnya isu bebanan tugas guru ni bukanlah suatu perkara yang baru dibincangkan, malah sudah lama dipetik sejak dari dahulu lagi. Dan pada tahun 2022, KPM telah menjalankan satu kajian untuk mengkaji sebab guru bersara awal adalah disebabkan oleh bebanan tugas guru yang berlebihan. Dan pada pandangan saya sendiri, isu bebanan tugas guru ni disebabkan oleh guru bukan sahaja memainkan peranan dalam sesi akademik, malah melibatkan sesi bukan akademik, yang mana di luar kelas guru juga memainkan peranan yang sangat penting. Sebagai contoh, ketika sesi akademik, gurulah yang akan menyediakan rekod pengajaran harian, membuat persediaan mengajar dan sebagainya. Yang mana jika di luar kelas pula, sekiranya akan berlaku sebarang majlis, gurulah yang akan menghias dewan, menjadi pengacara majlis, membuat atur dan sebagainya. Bukan itu sahaja, guru juga memainkan tugas dalam unit kokurikulum, sukan, kelab persatuan dan sebagainya, yang mana gurulah yang akan mengurus dan mentadbir sesuatu organisasi itu. Jadi itu saja pandangan daripada saya. Jadi Encik Hasanah, adakah patut kita melantik lebih ramai guru muda untuk menggantikan guru yang sudah berusia ini untuk memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia? Pada pandangan saya, sebenarnya memang guru muda yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai guru ni sebabkan oleh seperti yang kita tahu, tugas guru ni dia memerlukan tenaga yang amat kuat. Jadi sudah tentu guru yang sudah berumur tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagaimana guru yang muda. Namun jika kita kehilangan guru yang sudah berumur ni, sebenarnya guru ini adalah guru yang sangat berkemahiran dan berkepakaran berbanding guru yang masih muda. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, guru muda haruslah mempelajari dan kemahiran dan juga mengaplikasikannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Okey, kalau macam tu Cik Hasanah, boleh Cik Hasanah berikan beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini? Pada pendapat saya, seperti yang saya telah melakukan sedikit kajian, KPM haruslah melaksanakan beberapa jalan penyelesaian. Sebagai contoh, menggubal dan mewartakan dokumen standard panduan ataupun spesifikasi tugasan guru. Seterusnya, KPM juga perlulah menyediakan ataupun mengambil pembantu guru untuk memastikan tugasan guru ini tidak terlalu berlebihan dan masih ada bantuan daripada pembantu-pembantunya. Dan yang terakhir, KPM juga haruslah mewujudkan dasar untuk tidak mewujudkan program bukan akademik yang baharu, malah memperkasakan program sedia ada. Dan yang terakhir, pada pendapat saya, sekiranya isu bebanan tugas guru ini tidak diselesaikan dengan baik, ia akan mendatangkan kesan bukan sahaja kepada guru, malah kepada murid-muridnya juga. Itu sahaja pendapat dari saya. Terima kasih Cik Hasanah kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Sama-sama. Okey, itu saja temubual saya hari ini yang saya dapat kongsikan daripada rakan-rakan yang ditemubual. Banyak info-info yang baru yang dapat diterima oleh saya hari ini, dan mungkin penonton-penonton juga dapat menerima info-info yang baru. Okey, itu sahaja dari saya, Purnama daripada pelajar IPG KDRI.